Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Yang dihormati pengacara majlis, pengurusi, ahli jantan kuasa, imam-imam, muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi ini 21 Sya'ban 1442 kita dapat bersama dalam majlis ilmu di surau kita ini, bincangkan satu bab daripada buku, nama dia Dunia Bukan Syurga. Dunia bukan syurga dengan makna kita hari ini belum sampai ke syurga, tapi kita berusaha, sedang berjalan mencari jalan yang terbaik untuk sampai ke syurga, insya-Allah. Bagi jemaah yang ada buku, kita sambung perbincangan kita bab yang ke-10, muka surat 216. Muka surat 216 di bawah tajuk Salatun Muwaddi'. Salatul Muwaddi' maknanya solat selamat tinggal ataupun selamat jalan. Itu makna salat muwaddi'. Dengan makna kita ni kalau benda yang terakhir, kita akan buat yang terbaik, insya-Allah. Bila kita kata kita nak solat yang terakhir, bermakna kita kena lakukan dengan sempurna, dengan khusyuknya, dengan ikhlasnya, dan dengan mengikut apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi mengarahkan wasallu kama raaitumuni usalli. Kamu kena solat seperti yang kamu tengok aku solat. Bila kita tengok Nabi solat, kita baru lahir sekarang. Maka orang yang tengok Nabi solat, nama dia sahabat. Siapa tengok Nabi solat? Sahabat Nabi radhiyallahu anhu, mereka tengok Nabi solat. Maka mereka menukilkan kepada kita, kemudian diambil oleh imam tabi'in, kemudian dikumpul oleh ulama hadis, maka terkumpullah sifat solat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab-kitab hadis. Jadi kita kata alhamdulillah, itu di antara tanggungjawab kita ataupun peranan kita para jemaah sekalian, iaitulah menunaikan solat sebaik yang mungkin. Maka itu yang dinamakan salatun muwaddi'. Jadi bila kita nak solat secara yang terbaik. Bagaimana cara yang baik? Para ulama Islam meletakkan syarat nak dapat yang terbaik, iaitulah kita lakukan dengan khusyuk, Satu hari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada sahabat. Sahabat dia ni nama Abu Ayyub Al-Ansari. Tuan-tuan tanda nama sahabat ini, Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Nama betul dia Khalid bin Zaid. Dia tuan rumah yang mula-mula Nabi sampai di Madinah, dekat Nabi nak bina masjid Nabi, nak masjid dia tu, depan masjid tu rumah Abu Ayyub. Nabi kita duduk menumpang di rumah dia, di rumah Abu Ayyub. Abu Ayyub ni dia mati di Istanbul, di Turki. Kubur dia ada di mana? Di Istanbul. Jadi satu hari Abu Ayyub radhiyallahu anhu menceritakan kepada kita para jemaah sekalian tentang seorang laki-laki datang, ja'a rajulun ilan nabi. Seorang laki-laki datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, alimni wa aujiz. Tengok. Orang ni pandai. Dia kata, ya Rasulullah, ajarkan pada saya amalan, ibadat
tapi ringkas. Jangan panjang-panjang, saya ni payah hafal, payah nak ingat kan. Jadi bagi saya arahan yang ringkas, yang mudah. Faqala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qumta fi salatik." Apabila kamu mendirikan solat, begini Nabi kita ajar. Bila kamu dirikan solat, kamu nak solat, hendaklah fasalli salata muwaddi'. Hendaklah kamu mengerjakan solat seolah-olah ini solat yang terakhir. Maknanya selepas solat ni kita tak ada lagi dah. Kita akan mati. Jadi bila kita kata yang terakhir, bermakna kita kena buat yang terbaik untuk bekalan kita ke akhirat. Para jemaah sekalian, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ni panjang lagi, maknanya solat muwaddi', solat yang terakhir, solat yang terbaik yang kita boleh lakukan. Sebab apa kita mungkin lepas pada ni tak ada solat lagi. Kemudian Nabi beritahu yang ada kitab tu kena tambah. Dalam kitab ni kita tulis setakat solatul muwaddi'. Tapi ada lagi nasihat Nabi yang kita nak dengar. Dalam hadis yang sama. Nabi kata apa? Wala takallam bi kalamin yu'tadharu minhu. Kamu jangan bercakap dengan satu perkataan sehingga kamu kena minta maaf. Maknanya berhati-hati kita dalam percakapan. Bercakap. Bila nak bercakap, jangan sampai merengkak, kita mengeluarkan perkataan, lepas keluar, kita menyesal, kita terpaksa kena minta maaf. Artinya berhati-hati. Wajma'il ya'sa amma fi aidin nas. Kamu putuskan harapan kamu dengan apa yang ada di tangan manusia. Artinya, jangan sifat tamak. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah dan lain-lain para ulama yang telah mengeluarkan hadis. Kita mengatakan inilah satu taujih, satu ajaran yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita supaya kita berhati-hati dalam solat kita. Solat kita itu makna perhubungan kita dengan Allah, dan kita berhati-hati dalam perkataan kita, makna perkataan kita itu berhubung dengan manusia. Itu yang dikatakan kita ni kena baik dua-dua, baik dengan Allah, baik dengan makhluk. Kalau tidak seimbang, dia panggil pincang. Macam mana ada setengah orang ni baik dengan makhluk tapi tidak mesra dengan Allah. Maknanya tak solat. Ataupun solat main-main gitu je, tak cukup syarat, tak ikut rukunnya, kita mengatakan ini perbuatan yang tidak baik, ini perbuatan yang tidak baik. Maka kita tengok, tak kala kita sedang mengangkat tangan untuk takbiratul ihram, bila kita nak angkat takbir, anggaplah ianya merupakan solat yang terakhir. Sesungguhnya sekiranya kita mengetahui bahawa jika ia solat yang terakhir, nescaya kita akan bersungguh-sungguh, kita akan buat yang terbaik mengerjakannya. Sebabnya, kita sudah melihat bukti-bukti yang nyata, yang sangat terang, berapa ramai sudah dari kawan-kawan kita yang telah mati, tetapi tidak sempat meninggalkan pesan. Tambah sekali zaman kita sekarang ni, dia panggil banyak benda-benda segera. Banyak kena instan, benda segera. Makanan segera, buat tu segera, mati pun segera juga, sehingga tak sempat kita buat persiapan. Jadi kita minta Allah Ta'ala matikan kita dengan husnul khatimah, setelah kita berusaha melakukan ibadat yang terbaik, insya-Allah. Jika di waktu pagi, boleh jadi pagi ni kita sama-sama sarapan pagi, tengah hari orang cakap Pak Haji tu dah meninggal, kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mati sudah dia, Allahu Akbar. Baik, bila kita solat, ni tanda ni para jemaah, solat ni ada dua kategori. Yang pertama dia panggil dari sudut amalan zahir, satu lagi dia panggil amalan batin. Yang zahir inilah yang kita buat ni. Berdiri, qiyam, baca Fatihah, rukuk, sujud, itu amalan yang zahir. Maka satu lagi amalan dalam solat dia panggil amal batin, iaitulah amal hati. Kadang-kadang kita takbir Allahu Akbar mulut,
wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal, aku hadap muka aku ni kepada Allah yang pencipta langit dan bumi. Tapi hati lain, hati kita pula lara duk ingat benda lain. Kita kata ini tidak seimbang. Maka dia nak mulut cakap, hati pun ingat. Itu yang terbaik. Maka khusyuk dalam salat adalah khusyuk adalah ruh dalam jiwa manusia. Khusyuk dalam salat adalah antara harta yang paling berharga, iaitu nilainya yang tidak ternilai. Dia menjadi ruh kepada salat. Khusyuk adalah ibadah, kedudukannya seperti ruh ataupun jiwa dalam tubuh manusia. Kalau dalam tubuh kita ni ada ruh, ada nyawa, dalam solat kita khusyuklah yang menjadi nyawa dia. Menjadi nyawa dia. Allah Subhanahu wa taala memuji para nabi dan rasul dengan sifat yang mulia ini. Mereka adalah hamba-hambanya yang memiliki keimanan yang sempurna dan selalu bersegera dalam kebaikan. Jadi dia sebab apa? Tengok. Allah SWT gambarkan sifat-sifat mereka, wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Jadi sifat orang-orang yang soleh zaman dahulu, zaman sekarang ni pun, apabila mereka berdoa dalam keadaan takut pada siksa Allah dan berdoa dalam keadaan mengharapkan rahmat Allah, wa kanu lana khashi'in, dalam keadaan mereka khusyuk, yakni tunduk beribadat kepada Allah Azza wa Jalla secara zahir dan batin. Zahir dan batin. Ayat ini dalam surah Al-Anbiya ayat 90. Satu lagi, tuan-tuan dan puan-puan, tanda ayat yang diperman oleh Allah Ta'ala dalam surah Al-Ahzab. Dalam surah Al-Ahzab ayat 35, Allah Subhanahu wa taala sebut kepada kita 10 sifat orang-orang yang baik. 10 sifat orang yang baik bermula daripada innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat. Qaniti itu maknanya orang yang berdiri pada Allah Azza wa Jalla. Kemudian panjanglah sampai ke akhir ayat. Tuan-tuan tengok di sana banyak ayat sifat, 10 sifat orang-orang yang soleh, orang yang baik, orang yang dipuji oleh Allah Azza wa Jalla, kedudukan mereka. Kita kata alhamdulillah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan sifat yang agung ini termasuk ciri-ciri utama orang-orang yang sempurna imannya dan menjadi sebab keberuntungan mereka, sebagaimana firman Allah Ta'ala, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, iaitu orang-orang yang khusyuk dalam solat dia. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, kita yang dah solat ni, kita kena berusaha lah bagaimana nak meraih khusyuk. InsyaAllah dalam nota kuliah ni, saya sebut beberapa perkara ataupun dalam bahasa orang motivasi, dia kata beberapa tip untuk meraih khusyuk solat. InsyaAllah. Kalau tuan-tuan nak baca dalam kitab lama, yang ditulis oleh Syekh Daud Petani, nama dia Muniyatul Musalli. Kan? Ada belajar sini. Kitab Muniyatul Musalli, ada ngaji? Itu kitab panjang sikit lah. Tapi yang kita ni, kita buat ringkasan je tentang bagaimana meraih sifat khusyuk dalam salat. Tengok dalam buku kita 220. Oleh kerana itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar sifat mulia ini dimiliki oleh baginda dan kepada umatnya. Di antara doa ni, tuan-tuan kena ingat doa ni. Nabi kita berdoa, kalau kita baca secara zahir, saya rasa ramai orang tak doa dengan doa ni. Apa dia doa tu bunyi? Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Masya Allah. Wahsyurni
fi zumratil masakin yaumal qiyamah. Ya Allah, hidupkan aku sebagai miskin. Jadi ayat ini kalau saya nak doa jadi miskin, saya rasa tuan-tuan dan puan-puan tak nak amin doa ni. Nah, ustaz, kita daripada muda sampai sekarang bekerja nak jadi orang kaya. Ustaz nak yutan pula, nak suruh jadi orang miskin pula. Penat. Kata di para ulama, tuan-tuan tanda. Miskin di sini bukan dengan makna miskin apa kerana. Miskin di sini, tengok dalam huraian dia, miskin dalam hadis ini adalah orang yang selalu merendahkan diri, orang yang tawadha, itu makna miskin. Maknanya Allah mengakhiri miskinan, ya Allah jadilah aku ni hidup sebagai seorang yang tawadha, orang yang khusyuk kepada Allah Azza wa Jalla, dan hiduplah bersama dengan orang-orang yang khusyuk, yang tawadha, dan kumpullah aku di akhirat esok bersama dengan mereka. Itu maksud hadis. Jadi sebelum menjelaskan lebih mendalam, hadis ini diriwayat oleh Imam Tirmizi, Ibnu Majah dan lain-lain. Sebelum menjelaskan lebih mendalam mengenai matlamat dan tip untuk khusyuk dalam solat, adalah lebih baik kita menyelami makna khusyuk. Kita pergi kepada definisi khusyuk. Apa dia ta'rif khusyuk? Ta'rif khusyuk dalam bahasa Arab dipanggil al-khusyuk dengan makna as-sukun. Apa makna? Diam dan tenang. Itu makna khusyuk. Diam dan tenang. Dan at-tazallul. Kalau ada kitab tu tulis dengan zal, zal, lam, tazallul, dengan makna menghinakan diri, merendahkan diri. Sifat mulia ini bersumberkan dari dalam hati, yang kemudian pengaruhnya terpancar pada anggota badan manusia. Maknanya dia mula di hati, kesan dia nampak di tubuh kita. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, ala wa inna fil jasadi mudghah, dalam jiwa manusia ni ada seketul daging, kan? Ada seketul daging, itulah jadi namakan hati. Jadi namakan hati. Hadis ini dalam Sahih Muslim. Kata Syekh Ibn Qayyim rahimahullah, para ulama sepakat mengatakan bahawa khusyuk tempatnya dalam hati, dan buah dia, kesan dia pada anggota. Kesan dia pada anggota. Pasal itulah kita kata, pernah satu hari Nabi kita tengok seorang pemuda solat, dia bergerak banyak. Gerak sana, gerak sini. Maka Nabi mengatakan, lau khasha'a qalbu haza la khasha'at jawarihu. Kalau hati dia khusyuk, anggota dia khusyuk. Pasal itulah kita hari ini, para jemaah sekalian, kita kena usaha. Ada setengah orang kata mulai masuk daripada solat, tak berhenti-henti dia bergerak. Kan betul baju, kan betul sini, kan garu sini, betul kepiyah. Dah ada solat. Jadi dia kata, Nabi sebut ini, kalaulah khusyuk hati dia, la khash'at jawarihu, anggota dia khusyuk. Jadi yang kita ni kadang-kadang kalau kita waktu kita ingat, kita tak gerak, kecuali terpaksa. Contohnya digigit oleh nyamuk ketik gitu kan. Maka para ulama fiqh kata boleh. Contohnya kita gatal kat sini, kita ambil tangan kita letak sini, yang bergeraknya jari je, garu sini. Siapa kau hilang gatal, itu dipanggil tidak bergerak banyak, cuma satu tu je. Tapi kalau duk main gerak sini gini, itu nampak sangat dok. Korek hidung lah, korek telinga, tengah duk solat macam-macam. Ini menunjukkan bahawa hati tidak khusyuk, yang menyebabkan anggota tidak tenang. Allahu Akbar. Syekh As-Sa'di rahimahullah berkata, khusyuk dalam solat adalah hadirnya hati seorang hamba di hadapan Allah Azza wa Jalla dengan merasakan kedekatannya. Kita rasa dekat kita dengan Allah, sehingga hatinya merasa tenteram dan jiwanya merasa tenang, sehingga semua gerakan anggota badannya menjadi tenang, tidak berpaling kepada urusan lain, dan bersikap santun di hadapan Allah Azza wa Jalla
dengan menghayati semua ucapan dan perbuatan yang dilakukannya dalam salat. Dari awal sampai ke akhir, maka dengan ini akan pudar bisikan-bisikan syaitan dan fikiran-fikiran yang buruk. Inilah ruh yang merupakan objektif ataupun tujuan solat itu duduk di mana? Duduk di khusyuk. Baik para jemaah sekalian, itu kepentingan khusyuk. Sekarang kita berpindah kepada satu tajuk, nama dia manfaat khusyuk dalam salat. Apakah manfaat khusyuk dalam salat yang dianjurkan ini? Seiring dengan kesibukan duniawi, khusyuk dalam solat telah menjadi suatu yang amat sukar untuk dicapai. Allahu Akbar. Sedangkan solat adalah kunci bagi seluruh ibadah. Yang mana bila baik ibadat solat, maka baiklah ibadat-ibadat yang lain. Namun bila dia rosak kerana tidak khusyuk, umpamanya, maka ibadat-ibadat lain juga akan terpengaruh. Dalam hadis Nabi SAW, baginda telah bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Ibadat yang pertama akan dibuka fail hisab pada hari kiamat, ibadat apa? Solat. Kalau baik solat, yang lainnya insya-Allah baik. Tapi kalau rusak solat, awal-awal lagi orang panggil checkpoint yang pertama, dia sudah lekat, maka yang lepas daripada itu wal-iyazubillah lagi dahsyat. Jadi bagaimana pada jemaah sekalian, itu dia katakan kira-kira yang pertama akan dihisap pada hari kiamat, solat dalam bab ibadat, dan kira-kira yang pertama dalam bab kerja buat kita, iaitulah ad-dima, darah. Mana orang yang pukul orang, orang yang bunuh orang, itu yang pertama. Oleh sebab itu, hadis ini dalam riwayat At-Tabarani dan lain-lain. Oleh sebab itu, khusyuk dalam solat begitu penting, kerana semakin khusyuk solatnya seorang mukmin, maka semakin bermakna dan semakin berkualiti solat tersebut, dan semakin banyak manfaat yang boleh dirasakan dari solatnya itu. Jadi kita rasa kemanisan dia. Kita akan rasa manisnya solat. Baik. Di antara manfaat khusyuk, tuan-tuan tandalah, pelajar-pelajar yang ada kitab boleh tengok kitab, yang tak ada kitab boleh tanda di nota. Yang pertama, di antara manfaat yang pertama, khusyuk sebagai penghapus dosa. Nilai dosa kita dihapuskan dengan mana? Dengan khusyuk. Dan dituliskan salat ditimbangkan kebaikan, sebagaimana hadis daripada Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, aku dengar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min imri'in muslimin tahduruhu salatun maktubatun fayuhsinu wudu'aha wa khusyu'aha wa ruku'aha illa kanat kaffaratan lima qablaha minaz dzunub ma lam yu'ti kabiratan wa dzalika ad-dahra kullahu. Maksudnya, tiadalah seorang muslim melakukan solat wajib, solat fardu dia, kemudian dia menyempurnakan wudu. Mana syarat kita nak solat ni kena ada wudu dulu, kita sempurnakan wudu. Melakukan solat dengan khusyuk, sempurna rukunnya, nasaya solat tersebut akan menjadi penghapus bagi dosa-dosanya yang telah lalu, selama tidak melakukan dosa besar, dan kelebihan ini sepanjang masa. Hadis ini riwayat oleh Imam Muslim, hadis yang sahih, dikeluar oleh Imam Muslim. Allahu Akbar. Jadi ini di antara yang pertama, manfaat khusyuk, dihapuskan dosa kita mengikut darjat itu. Baik, yang kedua, perkara yang akan diperolehi oleh seorang yang melaksanakan solat itu adalah diukur sesuai dengan tingkat kekhusyukannya. Diukur dengan sesuai dengan tingkat khusyukannya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, innar rajula la yansarifu wa ma kutiba lahu illa ushru salatihi tus'uha wa sumunuha wa subuha ila akhir. Sesungguhnya
seorang yang selesai dari solat. Dengar tuan-tuan ni. Kita ni bila sudah solat, namun tidak dituliskan pahala baginya, melainkan dia dapat 1/10. Usyur. Ada orang yang 1/9, 9/10. Ada orang yang dia tengok darjat. Ada orang yang dapat setengah. Atau setengahnya, ini berdasarkan kepada apa? Berdasarkan kepada khusyuk tak khusyuk di dalam solat yang dia lakukan itu. Allahu Akbar. Ada 1/10, 1/9, 1. Yang pentingnya, tingkat yang kita dapat tu mengikut khusyuk yang kita lakukan itu. Mengikut khusyuk yang kita buat. Hadis ini riwayat oleh Imam Abu Daud. Solat yang khusyuk akan membawa kita pada tujuan utama solat, iaitu untuk mengingati Allah Azza wa Jalla. Ini disebut dalam surah Taha ayat 14, wa aqimis salata li zikri. Tanda. Wa aqimis salata li zikri. Kamu dirikan solat itu untuk apa? Untuk ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan semata-mata solat nak habiskan 2 rakaat, nak tamatkan 4 rakaat, kemudian kita declare saya sudah solat. Itu yang zahirnya. Yang batinnya belum lagi. Dan dengan mengingati Allah, maka kita juga akan mendapat kedamaian dan ketenangan dalam hati, sebagaimana firman Allah Ta'ala, allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingati Allah, ingatlah hanya dengan ingat kepada Allah, hati menjadi tenteram. Maknanya dengan kita khusyuk, hati kita tenang. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bila ada masalah, kes-kes yang tertentu, hazabahu amrun faza'a ila salah. Dia mula-mula sekali dia pergi solat. Jadi kita kena belajar nak mencari ketenangan dengan apa? Dengan melakukan solat. Orang cakap, tuan, ada masalah gini-gini. Kita pergi ambil wudu, Allahu Akbar. Mengadu kepada Allah Azza wa Jalla, itu pengaduan yang pertama. Kemudian barulah kita pergi mengadu kepada polis, mengadu kepada penghulu, mengadu kepada doktor. Kecuali kes emergency. Berlaku kebakaran. Terbakar tu. Nanti dulu aku nak solat. Jangan, pergi ambil air sembuh dulu. Kita kena tengok keadaan. Tengok realiti. Jangan pula belajar. Ustaz kata, semua benda kena solat belakang. Orang duk terbakar depan kita tengok orang aksiden depan mata. Aku solat tu. Lah, itu dia panggil orang yang tak betul perjalanan. Jangan kita jadi macam dia. Baiklah. Faedah khusyuk yang ketiga, solat akan menjadi penghibur hati yang duka. Penghibur hati yang duka. Solat yang dikerjakan dengan khusyuk akan mampu menjadi penyejuk hati seorang. Bila tiba waktu solat, dia akan mendapatkan ketenangan hati dalamnya, sehingga tidak ada sesuatu yang paling dirindukan kecuali solat. Berasa suka kita dengan solat. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bila dia penat berjalan, dia kata, ya Bilal, arihna biha ya Bilal. Bilal, rehatkan kami. Maksud dia suruh bila azan, mana masuk waktulah. Suruh bila azan, mana rehat. Hadis ini dalam Abu Daud. Yang kita bimbang kita hari ni, kita tengah buat kerja, bila bunyi azan, celak mata. Azan tu. Orang Nabi, bila dia penat, dia berhenti dengan rehat dengan solat. Maka kita kena jadikan solat itu sebagai waktu rehat. Untuk kita mendekat diri pada Allah, berhenti sekejap kerja-kerja buat kita. Kalau kita kerja cikgu, kerani, pegawai, duduk atas meja ni 4-5 jam, kita berhenti pergi solat, basuh muka, basuh tangan. Kemudian dalam solat itu sendiri, sebagaimana kata pengkaji, dia ada terapi sendiri. Ini ada pengkaji daripada Universiti Melaya, dia keluar satu buku, terapi solat. Saya kata berapa rakaat? Dia kata setakat dia kaji, seperti solat tarawih 20 rakaat. Siapa dia solat 20 rakaat dengan khusyuknya, dengan pergerakan yang betul, dia kata hilang dia punya sakit urat. Saya kata bahaya ni kajian tuan ni.
Nanti orang solat kerana terapi, bukan kerana Allah. Kan? Kita kata ini bahaya. Tapi kita sebagai orang beriman, kita yakin bahawa solat itu ibadat. Terapi itu alhamdulillah satu bonus yang Allah anugerahkan kepada kita. Kita kata alhamdulillah, kan? Alhamdulillah. Baik para jemaah sekalian. Kita pergi kepada faedah yang keempat. Hari ini oleh kerana hari ada kesibukan dah. Hari kerja kita cepatkan sikit. Yang keempat, memperolehi ketenangan jiwa. Orang yang khusyuk ni orang yang dapat ketenangan jiwa. Manusia adalah makhluk yang mudah panik dan gelisah dalam menjalani setiap episod kehidupan. Ketika ditimpa kesusahan disebabkan oleh kesempitan ekonomi atau dengan dengan ujian yang dugaan yang tiada henti. Sentiasa ada je ujian. Mula-mula mari Covid. Kemudian lepas Covid tak ada kerja. Lepas tak ada kerja banyak kedai yang ditutup. Maknanya bertingkat-tingkat naik ujian kita. Maka apa yang kita kena buat? Maka semua perkara ini iaitulah kita jangan lari daripada Allah Azza wa Jalla. Kata di para ulama, ahli-ahli motivasi keimanan, dia kata apa? Orang yang takut kepada makhluk, kita akan lari daripada dia. Orang takut pada makhluk, kita akan lari daripada dia. Tapi orang yang takut kepada Allah, kita berlari kepadanya. Dua istilah yang berbeza. Takut pada makhluk, kita lari daripada dia. Kenapa lari tu? No, ada. Orang kejar. Kenapa berlari ke masjid? Kenapa berlari kepada solat? Kenapa? Takut kepada Allah Azza wa Jalla, maka kita berlari mendekati Allah dengan ibadat-ibadat yang kita buat. Maka nak mencari ketenangan dengan solat, sebab itu dalam surah Al-Ma'arij, ayat 19 hingga 22, Allah kata apa? Innal insana khuliqa halu'a idza massahu asy-syarru jazu'a wa idza massahu al-khairu manu'a illal musallin. Manusia ni diciptakan dalam keluh kesah. Bila kena benda yang dia tak suka, dia akan jadi stres. Bila dia dapat nikmat, dia pula bakhil. Illal musallin. Allah kata kecuali orang betul-betul salat. Orang ni kalau ditimpa susah dia sabar, kalau diberi kesenangan dia syukur. Kita kata alhamdulillah. Kelebihan khusyuk yang kelima, mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Solat yang khusyuk adalah solat yang berkualiti, yang akan memberikan pengaruh yang kuat dalam mencegah seseorang daripada perbuatan yang keji dan mungkar. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu fungsinya, tujuan utama dia nak mencegah perbuatan keji dan mungkar. Timbul lagi soalan orang bisik dia kata, Ustaz, kenapa kita orang solat juga, kamu dia pergi menipu orang, lepas solat pergi ke bank ambil riba, sudah solat duduk kat tangga masjid mengumpat orang, macam-macam kita buat. Kita kata bukan salah solat, salah kita tidak menghayati solat. Bila kita tak menghayati solat, maka solat tidak menjadi penghalang untuk kita meneruskan agenda-agenda yang tidak baik. Walaupun kita dalam keadaan musalli, orang yang melakukan solat. Orang yang melakukan solat, kita kata ini sangat rugi kepada kita. Baik, yang keenam. Kelebihan khusyuk yang keenam, dalam diri mereka yang khusyuk ketika melaksanakan solat akan melekat sifat sabar. InsyaAllah. Siapa nak jadi sabar, kita kena jadi orang yang solat betul-betul. Ketika kedua sifat khusyuk dan kesabaran melekat pada diri manusia, maka hidupnya akan menjadi mudah. Setiap persoalan yang datang akan dapat diatasi. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong. Pembantu kita nak tenang, sabar dan salat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat
Nak dapat dua makam ni berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Khusyuk mana? Khusyuk salat. Surah Al-Baqarah ayat 45. Baiklah, 6 kelebihan khusyuk. Perbincangan kita yang terakhir, kita pergi kepada beberapa tip bagaimana meraih sifat khusyuk. InsyaAllah secara ringkas. Dia nak panjang, siapa tak puas hati dia kata boleh baca dalam kitab kita ni. Kitab kita sudah ada. Bagaimana meraih sifat khusyuk? Semasa kita sedang melaksanakan ibadat solat, seseorang itu berhubung secara langsung dengan Allah, dan dalam masa yang sama dia berdoa terus di hadapannya. Hubungan dengan Allah ini akan menimbulkan rasa-rasa tertentu dalam hati yang kemudiannya membentuk hati yang akur, taat dan patuh kepada Allah. Jadi bila kita ada perasaan cinta kepada Allah, kita akan buat yang terbaik. Kita berasa takut pada Allah Ta'ala juga, kita buat yang terbaik. Jadi kita dengan Allah ni mesti ada cinta, ada hub dan ada khauf. Kalau takut saja, macam terpaksa kita buat. Kalau cinta saja juga, macam tak seimbang perbuatan kita. Jadi kita kena ada dua-dua, barulah orang ni dikira seorang yang baik. Baik, apa dia tip mencapai khusyuk solat? Yang pertama, anda tuan-tuan, kita ambil secara ringkas. Perbincangan ini boleh dipanjangkan dan boleh diringkaskan. Tip yang pertama, bersihkan hati daripada sifat-sifat mazmumah. Apa dia sifat mazmumah? Sifat yang buruk, kita kena bersihkan hati kita. Sebab khusyuk datang daripada generator iman dalam hati. Bila hati kita mantap, bersih, barulah dia terpancar ke anggota. Generator iman kita datang dari hati, maka dia akan pancar ke anggota. Itu yang pertama. Maknanya kalau kita rasa tak khusyuk, kita kena banyak istighfar, kena banyak taubat kepada Allah Azza wa Jalla untuk membersihkan jiwa yang pertama. Tip yang kedua, hendaklah orang yang solat menghadirkan keagungan Allah pada saat solatnya tersebut. Dia berdiri di hadapan penakluk pencipta langit dengan bumi. Patutlah dalam doa iftitah kita kata, wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh. Aku hadapkan muka aku kepada Allah yang mencipta langit dengan bumi. Baik. Yang ketiga, pandangan tidak menoleh ke arah lain. Jangan duduk tengok kiri kanan. Jangan duduk tengok belakang depan. Kita kena tengok kat mana? Kita tengok kepada tempat solat kita. Di mana kita nak tengok waktu solat? Kita tengok tempat sujud. Tengok di mana? Di tempat sujud. Itu dia panggil tempat pandangan kita. Kecuali waktu angkat takbir, bolehlah kita tengok depan. Allahu Akbar, tengok tempat sujud. Dan adalah lebih baik pandangan kita ke arah tempat sujud supaya lebih terjaga kekhusyukannya. Sabda Nabi SAW yang bermaksud Allah sentiasa menghadap ke arah kepada hamba-Nya pada saat dirinya mendirikan solat. Selama dia tidak menoleh, tak paling ke arah lain. Maka apabila dia memalingkan wajahnya, maka Allah berpaling daripadanya. Artinya bila kita tak khusyuk, Allah pun tak tengok kita. Tengok pandangan rahmat. Pandangan Allah Ta'ala itu tidak berubah. Allah Ta'ala itu maha melihat. Baik. Tip yang keempat, mentadabbur Al-Quran yang dibacanya dalam salat. Ini punca. Punca kita hari ini nak tafsir, nak terjemah Al-Fatihah pun tidak lepas, yang menyebabkan kita tak dapat memahami. Tak faham apa yang kita baca, maka dia akan jadi kita kehilangan ruh solat, kemanisan solat itu hilang dengan sebab yang tersebut. Solat adalah saat berdirinya seorang hamba di hadapan Allah. Kerana segala bacaan ayat dalam solat perlulah ditadabbur, direnungi, menghayati dan memikirkan dengan baik. Kerana Al-Quran itu sendiri merupakan kalamullah. Dan apabila seorang mukmin menghayati zikir pada saat dia duduk rukuk, sujud dan yang lainnya, maka ketika itu hal itu akan lebih berpengaruh bagi hati dan lebih cepat mendatangkan kekhusyukan. Ini kita kena belajarlah tuan-tuan dan puan-puan. Nak dapat khusyuk ni kita kena belajar dulu bagaimana memahami bacaan-bacaan dalam solat. Itu penting.
Yang kelima, mempersiapkan diri sebelum solat. Jadi belum kita nak masuk solat tu, kita selesaikan kerja-kerja kita tu. Ni dalam hadis ni sebanyak sebut kan. Kita kena solat di awal waktu. Kalau kita ada kerja, kita sudahkan kerja, kita berhenti dulu, pause, baru kita pergi solat. Kita duduk mikir dah solat macam mana. Pasal itulah ada setengah orang bergurau. Dia kata kalau kita hilang kunci ke hilang barang, pergi solat. Tengok tu solat tu, Allahu Akbar, nampak dah kat situ. Syaitan punya kacau dia. Supaya kita tak khusyuk, dia mari tunjuk kunci awal ada kat sinilah, kan. Maka di antaranya Nabi larang kita solat ketika kita lapar, makanan ada kat depan, dia kata makan dulu. Waktu kita nak buang air, pergi dulu ke tandas. Sebab nanti kita duk Allahu Akbar, duk ingat air panjang pula imam ni. Macam-macam kita punya rasa, macam-macam kita punya stres yang menyebabkan hilang khusyuk. Baik, yang keenam, lakukan solat dengan penuh ketenangan dan tidak tergopoh kapah. Kita buat dengan tenang. Di antara cara untuk mendapatkan kekhusyukan dalam solat adalah dengan melakukan dengan penuh tenang, supaya kita jangan hilang fokus, turun naik je, akhir sekali tak dapat apa. Jadi Alhamdulillah. Pernah Nabi kita tengok seorang sahabat masuk solat, cepat dia solat. Tak ada tumak nina, tak ada ketenangan. Bila dia mari jumpa Nabi, Nabi kata, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Nabi kata, pergi solat semula. Belum solat lagi. Dia pergi ulang balik. 3 kali dia ulang, Nabi kata, solat semula. Dia kata, ya Rasulullah, saya tak pandai lagi pada ini. Alim ni, ajarkan saya. Kita ni sekali kena tegur ke ustaz, suruh betul solat, esok tukar masjid lain. Benar tak? Saya tak kira masjid ni. Apa ustaz ni tegur aku solat dah 50 tahun, takkan tak betul? Kita kata, Masya Allah, sahabat ni akur dia dengan Nabi SAW sebab mereka nak belajar. Baiklah para jemaah sekalian, sebagai penutup, bahaya solat yang tidak sempurna. Yang pertama sekali, orang yang tidak sempurna solat, tak jaga rukun dia, tak jaga tomak ninah, orang itu dianggap sebagai pencuri. Dianggap sebagai pencuri. Kata Nabi SAW, aswa'un nasi sariqatan. Pencuri yang paling buruk dalam dunia ni, orang yang mencuri solat dia. Macam mana mencuri solat? Sahabat tanya, kaifa? Bagaimana Rasulullah? Qala la yutimmu ruku'uha wala sujud. Dia tak sempurnakan rukuk, tak pernah sujud. Sujud pun begitu je. Turun naik, tak ada tumak ninah. Maka itu dianggap sebagai pencuri. Hadis ini riwayat Imam Ahmad. Yang kedua, solat dengan cepat menggambarkan kita tidak beradab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Jangan solat cepat-cepat, jangan. Kita ni kalau kita duduk depan orang, cakap laju-laju pun kita pelik tak? Kita khusyuk, kita tenang. Perlu diketahui bahawa orang yang solat pada hakikatnya dia sedang berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Pada itulah Nabi kita larang bercekak pinggang. Gini, tengah solat. Sombong manusia lagi ni. Nak cakap dengan Tuhan macam ni. Kita duduk sini. Allahu Akbar. Itu dia panggil yang kedua. Solat yang cepat menggambarkan kita tidak beradab. Yang ketiga, orang yang solatnya tidak sempurna dianggap sebagai orang yang tidak beragama, dibimbangi mati tidak mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beragama tapi tidak beretika. Maka para jemaah sekalian, itu di antara bahayanya orang yang tidak menjaga solat dengan sempurna. Maka bagaimana nak sempurnakan solat? Kita mengatakan tadi, selesaikan urusan dunia, belajar rukun dan syarat solat, dan belajar memahami isi yang kita baca dalam solat. Dan juga di antara tip yang kita kena baca lagi, iaitulah banyaklah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dan banyak beristighfar dan taubat, supaya hati kita tenang, hati kita bersih, kita berhubung dengan Allah Azza wa Jalla dalam keadaan yang baik. Alhamdulillah, tamatlah perbincangan kita para jemaah sekalian. Secara ringkas, tengok di kertas biru tu, ujung bab, dia kata apa? Sesungguhnya khusyuk itu adalah rahsia yang agung dalam solat. Solat tanpa khusyuk sama seperti badan tanpa ruh. Dengan kadar kesempurnaan khusyuk, maka sempurnalah pahala. Sebaliknya, siapa yang sentiasa dilalaikan dengan berfikir dalam urusan dunia pada masa solatnya, maka solatnya itu tetap sah dari sudut fiqahnya, dari sudut zahirnya,
dan tidak perlu diulangi, tetapi kurang dan lemah nilai solatnya dari sudut pahala dan dari sudut khusyuk, dari sudut perhubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau tuan-tuan nak baca yang panjang, tengok dalam kitab Muniyatul Musalli yang disusun oleh Syekh Daud Fatani. Saya dah ada edit tahqiq ataupun sedikit huraian yang kita buat. Sehingga dia disebut, dikata orang yang tak khusyuk solat ni seolah-olah dia bagi hadiah kepada raja hamba yang telah terpotong anggota. Kita kata berat dia punya bandingan pada jemaah sekalian. Jadi saya bagi rujukan kepada kitab Muniyatul Musalli. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua. Tazkirah ringkas kita ni akan menambahkan kekhusyukan kita dalam solat insya-Allah. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.